Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazah daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat AMG. Lagi sekali bersama Ustazah Azah pada hari ini insya-Allah, di mana minggu lepas kita ni sudah berbincang mengenai makhraj Al-Fatihah pada ayat pertama. Dan for me personally, banyaklah yang saya pelajari dari segi macam mana kan sebut huruf-huruf itu yang di dalam surah Al-Fatihah. And again, kenapa kita ni memilih surah Al-Fatihah ini? Sebabnya kita ni membaca surah ini sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Dan kalau sekiranya kita ni indah menjaga makhraj itu, takut-takut saja ada berubah makna dan sebagainya lah. And satu di antara Ustazah Azam mungkin cerita sedikit lah your experience daripada pernah sebelum ini mendengar lebih daripada I'm not sure 20-30 orang membaca surah Al-Fatihah, and even from your students themselves lah. Apa kesalahan yang selalu orang buat dalam surah Al-Fatihah sebenarnya? Huruf yang selalu orang tersalah buat. Macam tu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Syazah. Okey, ini kan berkongsi. Nah, Alhamdulillah pada tahun lepas, sesi tahun lepas yang mana AMG telah membuat satu kelainan yang mana kami ingin membantu orang ramai, khususnya lah bagi orang-orang yang bukan saja daripada pelajar tapi orang luar yang kami sendiri mau bantu untuk memperbetulkan khususnya dari segi bacaan, makhraj dan tajwid khususnya dalam surah Al-Fatihah tu. Masya-Allah, saya sendiri berpengalaman, adalah pengalaman lah Syazah. Saya sendiri mendengar lebih daripada 25 audio yang diperbetulkan. Masya-Allah, macam-macam yang saya dengar, macam-macam lah. Bila saya cakap macam-macam tu artinya kesalahan tu bukannya 1-2 huruf. Macam 10 dalam 10 tu untuk ayat 1 hingga 4 ada 2-3 saja yang betul. Khususnya contoh huruf ha, dal, to, ta. Sebenarnya kita ni, kalau kita ni, sebab surah Al-Fatihah ni kita ni biasa sudah badi mulut-mulut kan. Jadi macam sebelum ni kita ni ada yang bercakap nak kena tagur. Itulah sebenarnya sebab kita ni nak kena tagur, kita ni indah berguru, kita ni indah belajar. Sebab tu tak kita ni rasa apa yang kita ni sudah baca tu kita ni rasa kita ni lurus. Tapi sudah diperbetulkan, macam boleh saya katakan macam ini macam mengajar bandar-bandar basic lah. Macam tu. Artinya kesalahan tu memang akan ada. Memang saya dapati setiap ayat surah Al-Fatihah tu memang ada. Dia boleh membaca, Masya Allah, Alhamdulillah kita ni Masya Allah lah, memang boleh membaca. Cuma sebutan kita ni itulah yang perlu sebenarnya kita ni perlu belajar lagi. Kita ni kan tepati lagi. Contohnya, dia boleh membaca tapi sebutan itu tebal, tapi padahal ia adalah huruf yang dibaca nipis. Cuma tu. Ataupun sudah boleh membawa kepada perubahan makna. Masya Allah. Jadi itulah Syazah, macam banyaklah sebenarnya kesalahan-kesalahan yang macamnya saya tadi, macam sebelum ini sesi sebelum ini, jangan dijadikan kesalahan itu kesalahan biasa, Pak. Kita ni mesti kita diluruskan, mesti saya belajar satu. Jangan dibiasakan, walaupun kita ni biasa surah Al-Fatihah, kesalahan tu jangan dibuat balik-balik. Bila kita ni sudah belajar, kita ni keep on perbaiki. Subhanallah. Masya Allah. Betul. Jangan biasakan apa yang sudah salah kita ni. Jangan biasakan yang salah lah basically. And then especially I think bukannya Al-Fatihah ni dari damit tadi baca, macam dari I think that's the first surah lah most people baca ataupun pelajari hafal lah masa damit. So it makes sense kalau sekiranya bertahun-tahun tujuan dah kena check ada kesalahan yang biasa dibuat lah. And that's why we have this session lah, untuk kita ni praktikalkan apa yang dapat kita ni pelajari. Of course kita ni belajar makhraj dan sebagainya, tapi in the end of the day kita ni mau apply kepada harian kita ni lah, atau yang penting lah. And surah Al-Fatihah ni satu di antara surah yang selalu kita ni baca every single day. Walaupun orang yang uzur dapat baca kalau sekiranya anything lah in any occasion, Al-Fatihah ni dapat memang satu surah lazim lah yang selalu dibaca. So insyaAllah kita ni mula sesi ini dengan ayat yang kedua, insyaAllah. Teruskan Ustazah. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, kita ni
Jadi saya minta siapa yang melihat kita ni fokus sama-sama di skrin, kita ni lihat. Masya-Allah, yang mana kita ni kan sama-sama belajar lagi, kita ni dalami lagi khususnya dalam makhraj huruf, tempat keluar huruf surah Al-Fatihah. Tapi pada sesi kali ini adalah ayat yang kedua. Jadi saya akan bacakan seperti biasa, saya bacakan sekali untuk ayat yang kedua, kemudian kita diteruskan dengan penerangan mengenai makhraj ayat-ayat makhraj huruf-huruf tersebut. Okey. Jadi saya bacakan ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Okay. Macam biasa, kita ni teruskan saja dulu. Kita ni bedah lagi. Kita ni bedah makhraj huruf yang terdapat di ayat kedua surah Al-Fatihah. Okey, macam biasa. Mungkin Syaza mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau ada yang realize dalam kalimah Allah ada satu kalimah macam hamzah wasal saya terangkan, insyaAllah di akhir sesi sekarang sebab ia ada spesialnya. Ia macam ada, takut orang confuse macam alif. Sebenarnya bila saya sebut contohnya ayat kedua, yang di awal sekali kalau Syaza lihat, kalau orang kita ni lah, kita ni kan membahasakan, kita ni manggil huruf alif sebab ia hurufnya satu. Sebenarnya bukan huruf alif, ia adalah huruf hamzah wasal. Hamzah wasal. Kerana terdapat ada potongan huruf shad di atas alif itu. Jadi itu bukan huruf alif. Jadi InsyaAllah kalau ada sesi lain Syaza, kita ni bedah lagi khususnya apa perbezaan huruf alif dan hamzah wasal. Boleh InsyaAllah. Boleh. Okey, masya-Allah. Okey, sekarang kita ni beralih lagi kepada huruf seterusnya. Okey, huruf pertama tadi kita ni buang tepi sikit. Kita ni ambil huruf yang kedua iaitu huruf lam. Okey, huruf lam. Huruf lam adalah huruf di mana tempat keluarnya adalah bahagian lisan ataupun lidah. Mungkin ada yang tanya, apa lisan ini? Lisan ini dalam bahasa Arabnya adalah lisan, bahasa Melayunya adalah lidah. Jadi mungkin saya terbiasa memanggil lisan, apa lisan ini? Jadi lisan, kalau kita mendengar habis ini, tempat keluarnya lisan, huruf lisan artinya huruf lidah. Okey, jadi huruf lam adalah huruf lidah. Macam saya explain juga sebelum ni, huruf bahagian lidah ada 3. Yang pertama di pangkal lidah, tengah lidah dan hujung lidah. Okey, kita ni matikan lagi huruf lam, kita ni keluarkan, kita ni tambah lagi hamzah di hadapan dan matikan huruf lam. Kita ni sebut okey. Kalau kita ni lihat apa yang bergerak di bahagian mulut kita ni ataupun lidah kita ni, sebenarnya lidah kita ni tu naik ke atas. Lidah kita ni naik ke atas mengenai gigi dan sedikit langit-langit di atas, bahagian atas. Okey, cuba kita ni buat sama-sama. Syaza, apa yang Syaza rasa lidah Syaza? Apa pergerakannya? Lidah tu bertamu sama gigi. Okey. Gigi sahajakah ataupun ada lagi tekanan lagi? Ada tekanan ke langit-langit. Mesti ada 2. Okey, kalau gigi saja dia boleh, mesti juga ada langit-langit walaupun sedikit. Okey, boleh Okey. Jadi huruf lam adalah huruf lisan iaitu huruf lidah yang mana khusus lidah tapi bahagian hujung. Hujungan yang bergerak yang di mana menentukan bunyi ataupun keluarnya huruf lam. Boleh? Okey. Kemudian kita ni beralih lagi kepada huruf seterusnya, huruf ha. Huruf ha. Ini kalau saya boleh ulang, macam Syaza sendiri pun mengalami bukan kesukaran lah, mungkin dari segi perbezaan membunyikan huruf ha dengan ha. Betul Betul Syaza. Jadi insyaAllah hari ini insyaAllah kita ni belajar sama-sama. Tempat keluar huruf ha adalah bahagian kerongkong. Bahagian kerongkong. Kerongkong pun ada 3. Pangkal, tengah dan atas. Okey, kalau huruf ha ia adalah bahagian tengah kerongkong. Okey, jadi keluar di sini. Kalau kita ni boleh, kalau kita ni sebut, kita ni sebutlah, kita ni matikan di sini tu, tengah-tengah. Okey, jangan kalau kita ni itu salah. Itu ia sudah bertukar menjadi huruf ha. Okey, kalau huruf ha saya ulang, ia di bawah pangkal. Kalau ha naik sedikit ke atas. Itu sebenarnya di sana keluarnya bahagian tengah kerongkong. Okey. Kemudian huruf seterusnya huruf mim.
Huruf mim. Macam juz sebelum ni, huruf mim pun ada di ayat yang pertama. Huruf mim adalah huruf bahagian bibir mulut. Okay. Huruf bahagian bibir mulut. Macam mana keadaan bila kita ni menyebut huruf mim adalah kita ni matikan dulu. Kita ni matikan baris matikan huruf mim. Kita ni keluarkan, bunyikan dia seperti apa yang kita ni rasa adalah bibir atas dan bibir bawah kita ni bertamu, berkatup. Dia boleh berbuka, dia mesti berkatup. Itu adalah tempat keluarnya huruf mim, bahagian bibir mulut. Bibir mulut kita ni mesti bertutup semasa menyebut huruf mim. Kemudian huruf seterusnya adalah huruf dal. Okey, dal. Ini sebut saja dulu. Dal. Kalau kita ni rasa kita ni dapat melihat tapi kita dapat rasa dal. Apa yang bermain di bahagian mulut kita ni? Dal. Lidah sama gigi. Apa tu? Lidah sama gigi kah? Lidah sama gigi, betul. Tapi khususnya kalau huruf dal, ia adalah huruf lisan. Ataupun tempat keluarnya adalah bahagian lisan ataupun lidah. Okey, jadi macam mana kita ni kan tahu? Okey, kita ni matikan ad. Sekarang ada yang bertanya ni, kenapa ada bunyi de? Tu pun ada specialnya di huruf dalan ya. Okey, kita ni matikan dulu. Ad. Okey, apa kalau saya boleh tanya Syaza, apa yang Syaza rasa bahagian lidah Syaza semasa menyebut huruf dal? Lidah tu terkena arah langit-langit. Okay. And then gigi di atas sikit. Okey. Sebenarnya saya explain dulu di mana tempat keluar huruf dal adalah dia adalah memang makhraj lisan, iaitu makhraj lidah, dan keadaan bila kita ni menyebut huruf dal adalah ujung lidah kita ni bertemu arah pangkal gigi seri atas. Gigi ujung lidah bertemu arah gigi seri atas. Gigi seri atas ni gigi di atas kita ni lah yang di depan ni. Okay. Naik kena, mesti kita ni merasa mesti naik, mesti kena arah gigi. Itu adalah di mana kita ni kan tahu tempat keluar huruf dal. Okay. Jadi mungkin saya sedikit menambah kenapa bila menyebut ataupun kita ni matikan huruf dal ada bunyi antulan macam contoh tadi khususnya. Jadi walaupun bis kita belum tahu, tapi ini adalah ilmu tambahan Arabis kita. Huruf dal adalah termasuk adalah ada dalam huruf ataupun hukum qalqalah. Jadi bila kita ni menyebut huruf dal, kita ni matikan, ia ada antulan. Apa yang dimaksudkan antulan adalah itu adalah antulan. Okey, habis ni kalau kita menyebut huruf dal yang tanda mati, jangan kita baca ada bunyi. Itu salah. Okey, jadi perlu ada antulan. Boleh Syaza ikut saya? Ad. Masya Allah, cantik. Okey, boleh Kemudian kita ni berbalik lagi kepada slide sebelum ni. Kita ni lihat. Okey, kemudian untuk yang kalimah di sini macam biasa huruf lam juga. Okey, huruf lam macam tadi. Huruf lam adalah huruf lisan. Huruf lisan iaitu bahagian hujung lidah mengenai arah gigi dan juga sedikit langit-langit bahagian atas. Okey, boleh. Ini saya terangkan secara sajalah indah terlalu mendalam. Kemudian ada huruf h di sini dalam kalimah lillahi. Saya ulang, lillahi. Jangan dibaca lillahi. Hi salah. Dia jadi huruf h. Okey, ini di sini lillahi. Jadi bila saya menyebut hi, saya tekan itu, ya otomatik kalau kita ni boleh bayangkan, kita ni boleh rasa sebenarnya huruf h ni bahagian kerongkong. Okey, ya bahagian kerongkong tapi bahagian di bawah sekali. Pangkalnya orang kita ni pangkal. Di sini. Kita ni matikan. Mesti di sini. Itu adalah tempat keluar. Huruf h bahagian kerongkong tapi bahagian bawah. Berbeza dengan tadi kalau kita ni lihat huruf h tadinya saya kerongkong tapi bahagian tengah. Kalau ini h di bawah. Jadi perbezaan kedua-dua huruf ini walaupun makhrajnya sama bahagian kerongkong tapi ada beza. Kalau h lebih ke dalam, kalau h kita ni naikkan sedikit ke atas. Okey, ya bahagian tengah. Jadi macam istilahnya kalau saya menerangkan arah pelajar-pelajar, huruf h ni macam kita ni mendengus Pak. Hi. Tapi kita ni takkan bah. Hi. Itulah sebenarnya cara kita macam kalau saya ajar student hi. Yang saya cakap. Hi. Cuba sebut hi. Jangan hi. Itu salah.
Ada beza. Okay? Kita ni sedikit sambil kita ni belajar, kita ni perlu berhibur lah. Okay? Tapi dalam bentuk ilmu. Still dalam tajuk yang ide lari daripada makharijil huruf. Okay? Kemudian kalau kita ni boleh lihat lagi, huruf seterusnya adalah huruf ra. Huruf ra. Huruf ra adalah huruf lisan ataupun huruf lidah. Berbalik saja lisan, huruf lidah. Jadi kalau kita ni menyebut huruf ra, ia memang bahagian lisan, tapi yang kalau kita ni matikan ia, contoh kita ni matikan macam susah tebal. Sifat huruf ra tebal sebenarnya. Okey, huruf ra, bila kita ni menyebut huruf ra, ia bahagian lisan, hujung lidah ni lidah kita ni tu sebenarnya macam apa, naik sedikit naik ke atas. Naik sedikit ke atas makhrajnya, okey, bertemu dengan langit-langit bahagian atas. Dan juga huruf ra ni bila kita ni menyebut huruf ra, ada getaran di hujung lidah kita ni. Mesti ada macam sebelum ni ada getaran inda lebih daripada 2. Jangan dilabih-labihkan. Macam di sini rob, bila kita rob ada bunyi tu, ada getaran. Rob boleh, ia bahagian lidah. Lidah kita ni yang bergerak semasa menyebut huruf ra. Kemudian huruf ba. Okey, huruf ba juga sama macam huruf mim, iaitu huruf yang makhrajnya keluar daripada bibir mulut. Okey, contoh kita ni matikan ab. Kalau kita ni menyebut huruf ba, bibir atas dan bibir bawah kita ni bertemu. Ab. Itu adalah tempat keluar ataupun cara menyebut huruf ba. Okay. Kemudian kita ni sambung lagi. Huruf lam mungkin saya dapat explain sudah. Kemudian huruf ain. Huruf ain. Mungkin ada yang boleh Syazah highlight, mungkin ada yang Indah tahu dari segi penulisan pun. Okey, di mana huruf ain? Ain. Yeah, ain. Tu kalau kita ni macam bersimpul usulnya. Itu adalah kaedah penulisan huruf ain apabila berada di tengah-tengah. Artinya ada huruf di awal dan di selepasnya. Itu adalah kaedahnya. Okey, boleh kita ni sambil-sambil kita ni belajar huruf, kita ni belajar kaedah penulisan. Perlu tahu. Okey. Jadi huruf a. Huruf a ni Syazah, kalau saya boleh kongsikan, yang saya dengar biasanya orang kan menyebut ia dengan sebutan hamzah ataupun alif lah. Ia akan berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tanpa ada penekanan. Sedangkan huruf ain ni, ia karena saya explain bahagian makhrajnya lah, ia perlu ada penekanan. Rabbil ada perbezaan dengan huruf hamzah ataupun alif. Alamin itu. Jadi perlu tahu, okey. Jadi untuk huruf ain, makhrajnya adalah bahagian tenggorokan. Okey, makhrajnya bahagian tenggorokan dan ia sama makhrajnya dengan makhraj huruf ha. Ha yang di awal tadi, kalau saya cakap tadi, saya explain tadi, huruf ha adalah bahagian tenggorokan, bahagian tengah. Sama macam huruf ain. Sini tu tengah-tengah. Alamin. Jangan a. Kalau kita nyebut a, ia bertukar tu. Bertukar makna, satu hurufnya pun berubah. Okey, alamin mesti berbunyi. Okey, boleh Kemudian huruf lam pun sudah. Okey, mungkin saya explain saja sikitlah. Okey, huruf lam adalah huruf bibir. Maafkan, huruf lam adalah huruf lisan, yang mana bila kita ni menyebut, kita ni matikan hujung lidah kita ni mengenai arah gigi dan juga langit-langit atas kita ni. Di sini contohnya lidah kita ni tu naik ke atas. Okay. Kemudian huruf mim pun sama macam huruf ba, dan juga yang mim di awal tadi adalah huruf bibir mulut. Okay. Mim, bibir mulut. Kemudian kita ni beralih lagi kepada huruf ya. Okay. Huruf ya adalah huruf lisan, huruf lidah. Okay. Huruf ya keluar dari pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit atas. Ya, ya, pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit. Ya, maksudnya ya ni susah lah macam, tapi mesti ada, kita ni kan terasa kita ni punya
pertengahan lidah tu bertemu arah pertengahan langit kata ni. Terasa ke indah? Ada tekanan sedikit. Sikit. Ya, kalau macam ya, payah sikit. Saya matikan. Terasa. Langit, tengah lidah mengenai arah bahagian bahagian langit kita ni yang di atas sedikit. Mesti ada kanan. Okey. Kemudian huruf nun. Okey. Macam yang sebelum ni, siapa mengikuti sesi sebelum ni, saya cakap huruf nun ni adalah huruf hunnah ataupun yang keluar daripada rongga hidung. Okey, hunnah artinya dengung Okey, spesialnya juga selain daripada itu khusus dalam yang keluar daripada rongga hidung ini, mungkin saya boleh explain Syazah, keadaan nunnya dan mim hendaklah bersabdu. Mim hendaklah bersabdu. Itu yang memang keluar daripada rongga hidung. Dan juga nun ini bukan saja di rongga hidung. Mungkin sebelum ini saya dah explain Syazah. Nun ini pun sebenarnya ia keluar juga huruf keluar daripada makhraj lisan. Okey, ya ada dua. Cuma kalau di dalam maksud saya dalam rongga hidung itu tadi dalam keadaan ia hunnah. Ataupun bersabdunya kita ni. InsyaAllah siapa yang macamnya Syazah tadi di awal sesi ni, siapa yang mau boleh DM ada dibagi satu tadi. Kalau saya Islam macam e-book lah yang satu macam jenis carta secara full carta penuh mengenai makharijul huruf. InsyaAllah siapa yang mau insyaAllah boleh boleh dapatkan DM insyaAllah boleh, insyaAllah akan dikongsikan sama bis kita lah. Okey, mungkin boleh saya ulang lagi huruf nun. Ya, sebenarnya ada dua tempat keluar. Okey, huruf nun bukan saja ia bahagian lisan, tapi ia bahagian rongga hidung. Tapi kalau rongga hidung ini ia spesialnya khusus dalam keadaan ia gunnah ataupun dengung. Okey, jadi huruf nun adalah huruf lisan. Tempat keluarnya pun indah jauh dengan huruf lam. Contoh, kalau lam tadi kita dimatikan okey. Kemudian kita dimatikan nun sama ke indah lidah kita ni tu kalau kita ni lihat. Kalau Syazah sendiri, boleh ada perbezaan ke tak? Sama Ustazah. Sama. Betul. Apa yang boleh Syazah explain keadaan lidah Syazah semasa menyebut lam dengan nun tu, macam mana keadaan lidah tu? Okey, lidah tu bertamu sama langit-langit dan dengan gigi di atas. Betul. Okey. Jadi huruf lam dengan nun makhrajnya hampir indah jauh. Dan keadaan lidah kita ni pun naik ke atas. Itu adalah di mana tempat keluar huruf nun. Okey, masya-Allah. Alhamdulillah untuk sesi pada kali ini, masya-Allah kita ni sudah belajar sama-sama mengetahui beberapa makhraj huruf yang terdapat di ayat kedua surah Al-Fatihah. Masya-Allah, mudah-mudahan dapat membantulah bis kita selepas ini. InsyaAllah bagi yang indah sampat, jangan sedih, insyaAllah boleh dikongsikan. Kalau mau lagi dibagi tadi, macamnya Syazah tadi, ada satu nota ataupun gambar yang menunjukkan ada gambar makhraj huruf itu, insyaAllah kami boleh kongsikan sama bis kita. Jadi sebelum kita ni mengakhiri sesi ini, insyaAllah saya akan bacakan lagi sekali ayat kedua surah Al-Fatihah. Saya bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Boleh Syazah untuk sesi terakhir ini, Syazah boleh ikut saya untuk membacakan ayat kedua surah Al-Fatihah, boleh? Sorry Syazah, suara. Sorry, aku tertutup tadi. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Okey. Itu namanya saya sendiri Ustazah. Macam mana suara Syazah ni? Masya Allah. Okey. Thank you Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, boleh mungkin besarkan sedikit suara. Saya kurang jelas bunyi ha tu Syazah. Okey. Alhamdulillahi Rabbil
Rabbil Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul Ustazah? Masya Allah, Alhamdulillah. InsyaAllah makhrajnya pun jelas. Yang di sini untuk ayat kedua, apa yang perlu kita ni jaga Syazad, kalau ini penting lah. Sebutan huruf H yang pertama, kemudian H pada kalimah lillah, kemudian Ain. Ketiga-tiga huruf ini yang mainkan peranan. Ini yang kadang-kadang bunyi itu terutama H dengan H itulah. Macam seakan-akan sama. Tapi sebenarnya tidak sama. Macam kan Syazad tadi, saya perlu macam sama juga, perlu didengar balik-balik sampai ada perbezaan. Nampak tu perbezaan. InsyaAllah bisa ni, kalau kita ni sudah mengikuti sesi kali ini, insyaAllah kita ni boleh perbaiki sebutan kita ni, makhraj kita ni khususnya, dan ayat kedua surah Al-Fatihah, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Azah atas penerangan yang sangat-sangat komplit,nya orang sangat menyeluruh lah for me. And I think benarlah dalam pembelajaran ini perlu ada pengulangan supaya kita ni ingat. Jadi natural lah tu kita ni kan. So walaupun balik-balik, tapi dari sana kita ni dapat menguasai lah benda tu. And kalau especially for dewasa lah, I think kalau sekali memang masuk honestly lah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kadang-kadang. Jadi kalau macam selalu ada pengulangan itu, ia dapat membantu kita ni dalam proses pembelajaran lah. Dan insyaAllah that's why we have this saya akan share lagi e-book inilah, di mana ia benar-benar apa yang kita ni bincangkan ni Ustazah Azah memang ada dalam buku ni lah. Dan sesi ni ia berfungsi sebagai demonstrasi lah kepada orang-orang yang dalam Facebook group. Jadi kalau sekiranya anda belum lagi dapatkan buku ni, ia dapat menjadi alat bantu untuk anda belajar. Sekiranya for the next session, insyaAllah for the next week, dapat adakan cartaan ni di depan kita, and then teruskan praktis bersama kami di rumah saja secara online. Dan insyaAllah dengannya ada adik semua yang material ni, satu di antara perkara in the end of the day kita ni mampu untuk belajar Al-Quran dan terapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita ni lah. And I'm sure mungkin Ustazah Azah for the last few words lah sebelum kita tutup sesi ini, mungkin Ustazah Azah boleh cerita sedikit lah apa perasaannya kalau sudah dekat kepada Al-Quran itu, especially macam sudah khatam Al-Quran, dapat lancar membaca Al-Quran dan sebagainya lah. What do you kongsikan sedikit lah kepada viewers kita ni di Facebook group ini, insyaAllah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, apa rasanya bila kita ni sudah dekat dengan Al-Quran? Saya rasa semua orang mungkin memang akan merasa lah, tapi kalau kita ni kan luahkan, saya tak tahu macam mana saya akan meluahkan. Macam hanya orang yang bila sudah habis baca, dia rasa bacaannya tu alhamdulillah terjaga dari segi makhrajnya, sebutan, kemudian tajwidnya, masya-Allah. Jadi kita ni rasa tu kita ni yang boleh rasa. Macam rasa satu benar kan boleh menghabiskan menghabiskan bacaan ni, ataupun walaupun bukan menghafal tapi membaca, tapi dengan kaedah-kaedah macam contohnya ilmu-ilmu yang dari pelbagai kita ni dari pelbagai sumber, tapi kita ni boleh praktikkan dalam pembacaan Al-Quran kita ni. Jadi bagi saya sendiri, apa yang boleh saya cakapkan adalah merasa satu bersyukur dan ada kepuasan ada diri kita ni sendirilah, yang mana kita ni boleh bila macam saya sendirilah, saya macam ilmu ni kita ni dia dapat simpan seorang, kita ni share orang-orang. Contohnya kan, khususnya ini macam walaupun dia simple kan, sesi yang dibuat oleh kami sendiri, iaitu khususnya dalam pembacaan ataupun makhraj dalam surah Al-Fatihah, tapi sebenarnya huruf-huruf yang terdapat di sini ni memang adalah huruf-huruf Al-Quran yang memang kita ni kan jumpa selepas surah Al-Fatihah. So kenapa kita ni kan itu tu kadang kita ni sudah rasa macam yang Syazah tadi, macam kita ni rasa diri kita ni itu sudah cukup ilmu, tapi sebenarnya diri ni kerja banyak lagi yang perlu kita ni pelajari, khususnya dalam Al-Quran. Saya sendiri pun hatta sampai sekarang ini pun masih belajar, masih memerlukan bimbingan daripada orang yang mahir ataupun ada ilmu lagi daripada khususnya dalam bidang Al-Quran yang perlu saya pelajari. Walaupun indah secara bertalaki, tapi kita ni boleh lihat masa ni kan canggih banyak ni. Kita ni boleh lihat di Facebook, di YouTube, kita ni boleh belajar lah. Jadi insyaAllah
apa yang penting dalam perasaan yang kalau kita ni dekat sudah dengan Al-Quran, for sure adalah kita ni kan rasa ketenangan itulah, ketenangan dalam diri, kemudian ketenangan dalam kehidupan kita ni itu sendirilah, khususnya kalau kita ni salah seorang yang mengamalkan Al-Quran itu, jadikan dia sebagai satu kelaziman dalam kehidupan kita ni. Masya-Allah. Masya-Allah Ustaz Azah. I really agree lah. Semua orang pun sedang mencari ketenangan lah dalam kehidupan, and I think yang hanya kita ni dapat ketenangan yang paling paling abadi lah, cik. Ialah kita ni dapat daripada Al-Quran lah. Kita ni cuba cari, kadang-kadang kita cuba cari dari tempat lain, tetapi in the end of the day kita ni akan selalu berbalik kepada Al-Quran itulah, walaupun macam mana lah kehidupan kita ni kan. So I really believe it starts with kita ni kuasai makhraj dulu. Kalau kita ni dah mampu untuk menguasai makhraj, and then kita ni berhenti membaca Al-Quran sebab itu, kita ni akan cuba susahlah untuk kita ni attain that ketenangan yang kita ni carilah selama ini dalam kehidupan kita ni, insyaAllah. So lastly, insyaAllah saya akan share lah sedikit apa usul e-book kan ni. Okay, so ini punya adalah carta lah carta yang saya akan tunjukkan. Inilah cartanya. So and then you can send to us your Al-Fatihah, and then memang akan diperdengarkan and then dibagi feedback lah secara individu mengikut giliran lah, insyaAllah. So semua ni nada lain nada bukan hanya untuk membantu kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran, dengan kita ni mula dulu dengan menguasai makhraj huruf lah. So you can get this di kuasai asas ngaji. Dapat nampak ada website. Okay, dapat this ebook di kuasaiasasngaji.com/KAM. Okay, secara percuma saja, insyaAllah. So dengan itu tadi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Syaza daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Lagi sekali bersama saya Ustazah Azah. Terima kasih kerana sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kejap.